Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar murid tahun 6? Apa kabar rakan-rakan? Dan apa kabar sahabat-sahabat yang budiman? Pada kali ini, Cikgu Pian akan membincangkan mengenai soalan sains kertas 1 UPSR 2019. Untuk memudahkan perbincangan ini, saya ingin mengingatkan murid tahun 6 supaya bersedia dengan kertas soalan sains kertas 1 UPSR 2019 supaya murid-murid dapat merujuk dan mengikuti perbincangan ini sehingga ke akhirnya. Okey, murid yang dikasihi, seperti yang kita ketahui bahawa soalan sains kertas 1 mengandungi 40 soalan objektif. Soalan objektif ini disertakan dengan pilihan 4 jawapan, iaitu pilihan jawapan A, B, C dan D. Calon-calon UPSR diminta memilih jawapan yang paling tepat. Setiap soalan mengandungi 1 markah. Ini bermakna 40 soalan sama dengan 40 markah. Okey murid-murid. Mari kita mulakan perbincangan kertas 1 UPSR 2019 ini. Soalan yang pertama. Raja 1 menunjukkan 2 alat yang digunakan untuk mengisar cili. Apakah yang akan berlaku sekiranya alat X diganti dengan alat Y? X ialah blender, Y ialah lesung. Pilihan jawapan yang diberikan ialah A. Kurang daya diperlukan, B. Rasa cili menjadi lebih pedas, C. Tekstur cili menjadi lebih halus, D. Masa cili dikisar akan menjadi lebih lama. Okey, soalan ini adalah berkaitan dengan teknologi. Seperti yang diketahui, teknologi dicipta untuk memudahkan dan menjimatkan masa serta mengatasi had keupayaan manusia. Okey, jika blender diganti dengan lesung, maka yang berlaku ialah tentunya masa akan menjadi lebih lama untuk mengisar cili itu. Oleh kerana itu, cadangan pilihan jawapan untuk soalan nombor 1 ialah D. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 berbunyi, Raja 2 menunjukkan suatu mesin ringkas X yang terdapat di jambatan kayu. Apakah X? A. Baji, B. Tuas, C. Sata condong, D. Roda dan gandar. Untuk soalan ini, tajuk ialah tentang mesin ringkas. Perhatikan keadaan dan kedudukan alat X yang ditunjukkan dalam gambar raja itu. Berdasarkan kedudukan dan keadaan mesin ringkas X dalam gambar raja itu, maka skema jawapan yang kita cadangkan untuk soalan nombor 2 ini ialah C, iaitu sata condong. Soalan nombor 3. Raja 3 menunjukkan penggunaan botol plastik sebagai pasuk bunga. Apakah yang akan berlaku sekiranya lebih ramai rakyat Malaysia menggunakan bahan
boleh guna semula seperti Raja 3. Baiklah murid-murid. Soalan ini berkisar tentang isu kitar semula, kebaikannya kepada manusia dan alam sekitar. Okey, apa yang akan berlaku sekiranya bahan-bahan yang sudah kita gunakan itu kita gunakan semula? Maka sudah tentu ia akan mengurangkan pencemaran selain daripada mengurangkan kos penghasilan bahan. Kerana itu, cadangan jawapan untuk soalan nombor 3 ini ialah C, iaitu menjimatkan sumber alam. Soalan nombor 4. Maklumat berikut adalah tentang 4 batang sungai P, Q, R dan S. Sungai P paling tercemar, sungai Q lebih tercemar daripada sungai R dan sungai S lebih tercemar daripada sungai Q. Carta palang yang manakah mewakili maklumat di atas? Okey murid-murid. Soalan ini adalah berkaitan dengan penggunaan carta palang. Berdasarkan kepada penyataan yang diberikan dalam soalan ini, maka kita dapat buat kesimpulan bahawa satu P paling tercemar, maka graf dia atau carta dia adalah tertinggi daripada yang lain. Nombor 2, S kedua tercemar, ketiga Q adalah merupakan sungai yang ketiga tercemar dan yang keempat R adalah sungai yang tercemar. Okey, berdasarkan kepada kesimpulan itu, maka cadangan jawapan yang kita berikan untuk soalan nombor 4 ini ialah D. Soalan nombor 5. Raja 4 menunjukkan longgokan kereta rosak yang akan dilupuskan di tempat pelupusan. Antara berikut yang manakah paling sesuai untuk memunggah kereta-kereta tersebut keluar dari kawasan longgokan? Soalan nombor 5 ini adalah menguji pengetahuan asas calon tentang kegunaan jentera. Cuba murid-murid perhatikan. Untuk jentera A, dia ada magnet di hujung itu dan digunakan untuk mengangkat barang-barang logam seperti kereta. B, kebiasaannya jentera jenis ini digunakan untuk mengorek lubang atau mengorek parit. C, jentera ini digunakan biasanya untuk menolak atau merata sesuatu kawasan. Manakala D pula untuk mengangkat beban seperti kotak ataupun kontena. Berdasarkan kepada itu, maka cadangan jawapan untuk soalan nombor 5 ialah A. Soalan nombor 6. Raja 5 menunjukkan satu siratan makanan. Antara berikut yang manakah betul berdasarkan pada siratan makanan itu? Untuk soalan ini, cikgu mengingatkan bahawa anak panah itu bermaksud dimakan oleh. Sebagai contohnya, alga dimakan oleh haiwan R. Haiwan R dimakan oleh haiwan T. Alga juga dimakan oleh haiwan S dan haiwan S dimakan oleh haiwan T. Dan begitulah seterusnya. Maka kita dapat buat kesimpulan bahawa pilihan jawapan bagi A adalah tidak benar kerana haiwan U yang makan haiwan S, bukan sebaliknya. Pilihan jawapan bagi B, ya, betul, kerana sumber makan haiwan T. Manakala C tidak kena mengena dan D tidak benar kerana ada sumber untuk makanan lain. Maka jawapan yang kita cadangkan ialah B. Soalan nombor 7 berkaitan dengan carta palang. Yang manakah menunjukkan kesan pengurusan bahan buangan secara tidak terancang. Bila tidak terancang bermakna kadar pencemaran meningkat setiap tahun. Oleh kerana itu, calon hanya melihat
atau perlu melihat graf atau carta yang meningkat setiap tahun. Maka itu cadangan jawapan bagi soalan ini ialah A. Soalan nombor 8. Sejumlah ikan di dalam tong yang berisi ais akan dihantar dari Terengganu ke Kuala Lumpur. Apakah yang perlu dilakukan untuk memastikan ais tersebut tidak mudah cair? Okey. Soalan ini meminta calon untuk memberikan atau memastikan kaedah yang paling sesuai untuk mengelakkan ais supaya tidak cair. A. Tuangkan sedikit cuka ke atas air. B. Taburkan garam ke atas ais. C. Pecahkan ais menjadi keturan-keturan lebih kecil. D. Masukkan ais ke dalam satu beg plastik. Berdasarkan kepada pilihan jawapan itu, maka cadangan jawapan yang kita berikan ialah B, iaitu taburkan garam ke atas ais. Ini kerana garam adalah merupakan larutan elektrolit yang boleh mendinginkan ais itu. Soalan nombor 8. Tenaga yang boleh dibaharui bermaksud tenaga yang boleh A. dijana daripada sumber sedia ada secara berterusan. B. Mengakibatkan pencemaran. C. Dijana daripada bahan api. D. Menghasilkan tenaga lain. Okey. Tenaga yang boleh dibaharui ini bermaksud tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu tenaga yang mempunyai sumber alam semula jadi. Maka itu pilihan jawapan dan cadangan jawapan yang kita berikan untuk soalan nombor 9 ialah A, iaitu dijana daripada sumber sedia ada secara berterusan. Soalan nombor 10. Jadual 1 menunjukkan keputusan suatu penyiasatan bagi pertumbuhan mikroorganisma pada suhu bilik R, S dan T. Okay. R, S dan T adalah 3 keping roti yang digunakan dalam penyiasatan. Berdasarkan jadual itu, tempoh masa roti menjadi rosak, R lebih panjang, S paling panjang, T panjang. Antara yang berikut, carta palang manakah yang mewakili maklumat dalam jadual yang ditunjukkan? Okey. Berdasarkan itu, berdasarkan penyataan dalam jadual 1 itu, maka R adalah lebih panjang, S adalah paling panjang dan T ialah panjang. Bermakna yang paling tinggi carta dia ialah S. Okey, S. Dan yang kedua adalah R dan yang ketiga ialah T. Berdasarkan itu, maka pilihan jawapan yang kita berikan untuk soalan nombor 10 ini ialah B. Soalan nombor 11 berbunyi, Hazli sedang melukis menggunakan sebatang pensel. Dia hendak memadam kesilapan pada lukisannya. Dia tidak mempunyai pemadam getah. Apakah ciri terbaik untuk memadam kesilapan tersebut? A. Guna permukaan jarinya yang basah. C. Guna tisu yang basah. B. C. Guna gelang getah. Dan D. Guna kapur pemutih kasut. Murid-murid, soalan nombor 11 ini adalah berkaitan dengan fungsi bahan. Okey, kalau kita perhatikan jawapan sebenarnya sudah diberikan pada soalan di atas, iaitu Hazli tidak mempunyai pemadam getah untuk memadam kesilapan pada lukisannya. Maka cadangan jawapan yang kita berikan untuk soalan nombor 11 ialah C, guna gelang getah. Soalan nombor 12. Raja 6 menunjukkan satu penyiasatan terhadap dua jenis bahan buangan X dan bahan buangan Y yang ditanam di dalam bekas berisi tanah selama 4 minggu. Okey, bahan buangan X itu kita dapati ikan setelah 4 minggu
kita dapati dia tidak ada. Tidak ada, sudah mereput. Okey, manakala bahan buangan Y pula kita dapati ialah botol plastik dan setelah 4 minggu dia masih kekal. Ya, botol itu masih kekal. Soalan ini adalah berkaitan dengan pereputan bahan. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan, maka pilihan jawapan cadangan jawapan yang kita berikan untuk soalan nombor 12 ini ialah D, iaitu bahan buangan X boleh mereput manakala bahan buangan Y tidak mereput. Soalan nombor 13, R, S dan T adalah 3 langkah untuk menyiasat keupayaan beberapa objek untuk terapung. Okey. Jadual itu, R, masukkan semua objek ke dalam akuarium yang berisi air. S, dikosongkan. T, kenal pasti bahan yang digunakan untuk membuat setiap objek. Okey. Untuk soalan ini, ia berkaitan dengan prosedur atau langkah untuk melaksanakan eksperimen. Okey, daripada penyataan yang diberikan itu kita dapat lihat urutan langkah atau prosedur itu ialah T, R dan S. Soalannya adalah antara berikut yang manakah langkah S? Berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan itu, maka cadangan jawapan yang kita berikan untuk soalan nombor 13 ini ialah D, iaitu perhatikan kedudukan setiap objek sama ada berada di atas permukaan air atau di dasar akuarium. Okey, soalan yang seterusnya nombor 14. Raja 7 menunjukkan pernyataan tentang interaksi antara hidupan. Okey, Raja 7, belalang makan padi, ayam makan padi, katak dan ayam makan belalang, burung helang makan katak dan ayam. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahawa anak panah itu adalah simbol yang menunjukkan dimakan oleh. Okey, misalnya belalang dimakan oleh ayam. Padi dimakan oleh ayam. Padi dimakan oleh belalang. Berdasarkan kepada itu, maka cadangan jawapan yang kita berikan untuk soalan nombor 14 ialah D. Soalan nombor 15. Suatu mesin kompleks bermaksud alat yang... Okey. Soalan ini adalah menguji tentang pengetahuan asas calon, iaitu tentang definisi atau maksud mesin kompleks. Okey, pilihan jawapan yang diberikan ialah A, mengurangkan penggunaan tenaga manusia, B, menjadikan kerja lebih mudah dan pantas, C, berteknologi tinggi, D, menggabungkan beberapa mesin ringkas. Berdasarkan pilihan jawapan itu, maka cadangan jawapan yang kita berikan untuk soalan nombor 15 ialah D, iaitu mesin kompleks adalah gabungan beberapa mesin ringkas. Soalan nombor 16. Semasa Ahmad memasang khemah, khemahnya telah tersangkut pada dahan pokok dan terkoyak. Antara bahan berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk menampal bahagian yang terkoyak itu? Okey, soalan ini adalah berkaitan dengan fungsi bahan. Okey, seperti yang diketahui, khemah itu bahannya adalah bahan yang kalis air. Maka pilihan jawapan untuk soalan ini ialah mestilah juga bahan yang kalis air. Okey, kita lihat pilihan jawapan. A, kepingan plastik. B, bulu haiwan. C, kain kapas. D, kad manila. Okey, pilihan jawapan bagi soalan nombor 16 ini
ialah A, kepingan plastik, iaitu sejenis bahan yang kalis air. Soalan nombor 17. Raja 8 menunjukkan satu pengelasan objek tentang kebolehan cahaya untuk menembusi objek. Okey, Raja 8 dia berikan legap, lut cahaya, lut sinar. Okey. Antara yang berikut yang manakah mewakili objek W, X dan Y? Okey, soalan nombor 17 ini berkaitan dengan definisi legap, lut cahaya dan lut sinar. Okey. Legap ialah bahan yang menghalang cahaya melaluinya. Lut cahaya hanya membenarkan sebahagian sahaja cahaya melaluinya. Dan lut sinar pula ialah cahaya boleh melaluinya. Berdasarkan kepada definisi itu atau pengertian itu, maka cadangan jawapan yang kita berikan untuk soalan nombor 17 ialah D, iaitu W, pintu kayu, iaitu bahan legap, cahaya tidak dapat menembusi. X, kain kasar, iaitu lut cahaya, sebahagian sahaja cahaya boleh menembusi kain kasar. Dan Y ialah cermin mata, iaitu lut sinar, cahaya boleh melaluinya. Nombor 18, Raja 9 menunjukkan suatu penyiasatan untuk mengkaji kesan daya geseran di atas permukaan berbeza. Okey. Untuk soalan ini, dia bagi dua permukaan, iaitu permukaan kaca dan permukaan kertas pasir. Okey. Ramal jarak gerakan guli ke atas permukaan papan. Okey, untuk pengetahuan murid, daya geseran ialah semakin kasar jenis permukaan, semakin besar daya geserannya. Begitu juga semakin licin jenis permukaan, maka semakin kecil daya geserannya. Berdasarkan soalan nombor 18, kita dapati permukaan yang paling kasar ialah kertas pasir. Kemudian yang kedua papan. Ketiga yang licin atau kurang kasar ialah kaca. Okey. Ramal jarak gerakan guli ke atas permukaan papan. Maka kesimpulan yang kita dapat buat ialah jawapan yang kita cadangkan ialah B, iaitu 8 meter. Iaitu permukaan kaca licin jaraknya lebih jauh berbanding dengan jarak papan yang kurang kasar berbanding dengan permukaan kertas pasir. Kertas pasir pula 5 meter. Jadi bermakna dia di tengah-tengah, iaitu antara 10 dan 5. Jadi pilihan jawapan itu yang di tengah-tengah di situ ialah B, 8 meter. Nombor 19, Raja 10 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Perhutanan. Kalau kita lihat, dia menanam semula di situ. Antara berikut yang manakah dikaitkan dengan usaha jabatan ini? Okey. A. Pemeliharaan, B. Pemeliharaan, C. Kemandirian spesies, D. Interaksi antara hidupan. Hanya ada dua pilihan jawapan sahaja yang agak tepat, iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan. Maksud pemeliharaan ialah usaha mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Contohnya, wartakan hutan sebagai hutan simpan dan menebang pokok terpilih. Manakala pemeliharaan pula bermaksud usaha mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada asal. Contohnya, tanam semula. Berdasarkan kepada pengertian itu, maka cadangan jawapan yang kita berikan untuk soalan nombor 19 ialah B, pemeliharaan. Okey, soalan nombor 10, soalan nombor 20, antara berikut yang manakah urutan yang betul tentang gerhana matahari? Okey. Murid kena tahu bahawa gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara
matahari, dan bumi pada satu garis lurus. Bermakna gerhana matahari bermula pada keadaan gelap, beransur-ansur kepada keadaan cincin dan separah. Maka itu cadangan jawapan yang diberikan untuk soalan nombor 20 ini ialah B. Soalan 21. Jadual 2 menunjukkan keputusan bagi suatu penyiasatan menggunakan sebiji belon yang telah ditiup dan didedahkan di bawah cahaya matahari. Okey, cuba murid-murid perhatikan jadual itu. Waktu 8 pagi, saiz belon masih lagi seperti biasa. 11 pagi, belon mula membesar, dan 12 tengah hari, belon kelihatan lebih besar. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat apabila belon menerima haba? A. Udara dalam belon mengembang. B. Saiz belon menjadi semakin besar. C. Udara dalam belon menjadi semakin panas. D. Isi padu udara dalam belon menjadi semakin bertambah. Okey, untuk soalan ini, murid tentu masih ingat bahawa apabila udara di dalam belon dipanaskan, udara akan mengembang dan ini menyebabkan belon akan mengembang. Oleh kerana itu, maka pilihan jawapan bagi soalan nombor 21 ini ialah A. Udara dalam belon mengembang. Soalan 22. Raja 11 menunjukkan sebuah carta pengelasan tentang unit ukuran. Ukuran panjang M, jengkal N, kilometer. Apakah yang diwakili oleh unit M dan unit N? Okey, untuk M, dia sudah bagi sana sebelahnya ialah jengkal, bermakna unit ukuran panjang itu ialah yang menggunakan anggota badan. Manakala di sebelahnya ialah kilometer, bermakna N itu ialah ukuran panjang piawai, iaitu menggunakan unit-unit tertentu seperti kilometer, milimeter, meter, sentimeter dan sebagainya. Okey. Berdasarkan kepada itu, maka cadangan jawapan bagi soalan 22 ini ialah C, iaitu M adalah hasta menggunakan anggota badan dan N adalah sentimeter. Soalan 23. Raja 12 menunjukkan 4 jenis tumbuhan yang ditanam dalam sebuah rumah hijau. Antara tumbuhan berikut, yang manakah akan terpencar dan tumbuh di luar pasu? Okey. Untuk pancaran biji benih, ada 4 jenis, iaitu pertama melalui haiwan atau serangga, kedua air, ketiga angin, dan keempat mekanisme letupan. Okey, untuk setiap tumbuhan yang diletakkan dalam rumah hijau itu, hanya pokok keembung sahaja yang dipancarkan biji benihnya melalui mekanisme letupan, iaitu biji benih itu jatuh ke bawah dan mengalami mekanisme letupan. Ini bermakna bahawa pokok keembung itu berpotensi untuk anak biji benihnya tumbuh di luar pasu. Jadi untuk itu cadangan jawapan bagi soalan nombor 23 iaitu A, pokok kembung. Soalan 24, suatu eksperimen dijalankan untuk menguji sifat kimia bagi sebiji buah mangga dan ubat gigi dengan menggunakan kertas litmus. Okey, mangga sifatnya berasid,
manakala ubat gigi sifatnya beralkali. Antara berikut perubahan warna kertas litmus yang manakah betul? Okey, bagi bahan berasid, apabila diuji dengan kertas litmus biru, dia akan mengubah kertas warna litmus biru itu kepada merah. Begitu juga alkali, bila diuji dengan kertas litmus merah, maka ia akan berubah warna menjadi warna biru. Berdasarkan kepada itu, maka cadangan jawapan yang diberikan untuk soalan nombor 24 ialah C. Mangga, biru, akhirnya kertas litmus menjadi merah. Ubat gigi daripada merah akhirnya menjadi biru. Soalan 25. Raja 13 menunjukkan sejenis biji benih yang dipancarkan oleh angin. Apakah yang akan berlaku kepada biji benih itu sekiranya biji benih tiada struktur X? Struktur X itu dia macam bersayap. Okey. Selain daripada bersayap, pancaran biji benih yang menggunakan cara melalui angin ini ialah ia ringan, mudah ditiup oleh angin. Okey. Apa yang akan berlaku bila biji benih itu tidak ada struktur X itu, iaitu tidak bersayap? Okey, A hidup dengan subur, tumbuh dekat dengan pokok induk. B, C kurang persaingan dengan pokok induk. D mendapat keperluan asas yang mencukupi. Cadangan jawapan bagi soalan 25 ini ialah B. Tumbuh dekat dengan pokok induk. Sebab dia tidak dibawa oleh angin. Okey, soalan 26. Raja 14 menunjukkan suatu simulasi tentang fasa-fasa bulan. Antara fasa bulan berikut yang manakah dapat diperhatikan sekiranya murid S berubah kedudukan ke belakang murid T? Okey. Keseluruhan bahagian permukaan bulan yang disinari menghadap bumi disebut bulan purnama. Berdasarkan kepada penyataan itu, maka cadangan jawapan untuk soalan 26 ialah D, iaitu bulan purnama. Soalan 27. Raja 15 menunjukkan sebuah gerai di pasar malam. Antara yang berikut yang manakah menerangkan perubahan tenaga yang berlaku bagi mencerahkan gerai itu? Okey, kalau kita perhatikan gambar raja itu, dia sedang menghidupkan generator. Generator dia memerlukan petrol atau diesel. Petrol atau diesel itu adalah sumber tenaga kimia. Kemudian apabila generator itu dihidupkan, maka ia akan mengalirkan arus elektrik. Tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Apabila tenaga elektrik dialirkan melalui wayar, maka ia akan menghasilkan tenaga cahaya, iaitu lampu itu, mentol itu akan menyala. Dan pada masa yang sama, mentol itu akan panas. Jadi ini juga menghasilkan tenaga haba. Maka pilihan jawapan bagi soalan 27 ialah C. Tenaga kimia kepada tenaga elektrik, kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Soalan 28. Raja 16 menunjukkan 3 buah kereta mainan yang serupa, P, Q dan R yang telah ditolak. Menggunakan daya yang sama di atas 3 jenis permukaan yang berbeza, iaitu pasir, cermin dan semen. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan masa yang diambil oleh kereta mainan itu untuk sampai ke garisan penamat? Okey, murid-murid. Ini ialah berkisar tentang daya geseran. Okey, permukaan pasir adalah permukaan yang paling kasar. Kemudian permukaan semen dan barulah permukaan cermin. Okey. Berdasarkan kepada kriteria itu, maka kita mencadangkan soalan 28 ini pilihan jawapannya ialah A, iaitu P, masa yang diambil adalah 20 saat
iaitu lama sedikit untuk sampai kerana permukaannya kasar dan daya gesirannya tinggi. Q 13 saat dan R hanyalah 15 saat. Soalan 29, Raja 17 menunjukkan beberapa buah tanglung yang digantung pada dawai besi. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan keadaan dawai besi pada waktu tengah hari? Okey. A. Jisim tanglung bertambah. B. Udara dalam tanglung mengembang. C. Dawai besi mengecut apabila sejuk. D. Dawai besi mengembang apabila panas. Okey. Berdasarkan kepada soalan ini, kita dapati bahawa pada waktu malam, dawai besi itu dalam keadaan tegang, manakala pada tengah hari, dawai besi itu dalam keadaan mengendur. Ya. Okey. Kesimpulan yang kita dapat buat ialah, pada waktu tengah hari, cuaca adalah panas. Ini menyebabkan dawai besi itu akan mengembang. Maka kesemua pilihan jawapan itu, kita mencadangkan bahawa untuk soalan 29, jawapan yang tepat ialah D. Dawai besi mengembang apabila panas. Soalan nombor 30. Jadual 3 adalah maklumat mengenai 3 kaedah pengawitan yang dijalankan selama 3 minggu ke atas 3 biji cili J, K dan L daripada jenis yang sama. Antara yang berikut, carta palang manakah yang mewakili tempoh ketahanan cili untuk dimakan? J. Dijemur, K. Didinginkan, L. Dijeruk. Daripada itu, penyataan yang diberikan itu, maka turutan mengikut daya ketahanan kaedah pengawitan itu ialah pertama J. Dijemur, kedua L. Dijeruk dan ketiga K. Didinginkan. Maka itu, cadangan jawapan untuk soalan nombor 30 ini ialah C. Soalan 31. Antara yang berikut, yang manakah betul tentang komet? Okey. A. Satelit semula jadi bumi. Tidak betul. Sebab satelit semula jadi bumi adalah bulan. B. Ketulan batu atau logam yang kekal terapung di angkasa. Ini kita akan lihat sama ada betul atau tidak. C. Batuan logam yang berada di antara orbit Marikh dan orbit Mustari. Dan D. Gas-gas beku, batuan dan debu yang beredar mengelilingi matahari. Okey. Komet ialah gas, beku, batuan dan debu yang beredar mengelilingi matahari. Berdasarkan kepada itu, maka cadangan jawapan bagi nombor soalan 31 ialah D. 32. Rosman akan menyertai pertandingan bina badan dalam masa 6 bulan. Antara jenis makanan berikut, yang manakah patut diambil dalam kuantiti yang lebih banyak untuk membina otot-otot badannya? Dalam pilihan jawapan, A itu adalah buah-buahan, B. ikan, daging, C. roti, bijirin, D. ialah sayur-sayuran. Maka untuk membina otot, kita memerlukan banyak protein. Maka sumber makanan protein dalam pilihan jawapan itu ialah ikan dan daging. Maka cadangan jawapan untuk soalan 32 ialah B. Soalan 33. Raja 18 menunjukkan suatu carta pengelasan hubungan antara organisma. Simbiosis. L.
M, dan N. Di antara organisma berikut yang manakah mewakili hubungan yang sama seperti L, M, dan N? Okey, mari kita buat ulang kaji sedikit. Untuk simbiosis ada 3, iaitu mutualism, maksudnya interaksi yang membawa faedah kepada kedua-dua organisma. Contohnya buran laut dan umang-umang, buaya dan burung, kerbau dan bangau. Yang kedua ialah commensalism, iaitu interaksi yang memberi faedah kepada satu pihak sahaja tanpa menjejaskan pihak yang satu lagi. Contohnya ikan remora dan jerung, ikan paus dan teritip. Yang ketiga parasitism, iaitu maksudnya interaksi yang memberi faedah kepada satu pihak sahaja dan satu pihak lagi rugi. Contohnya cacing, pita, kutu, sengkenit dan kucing. Okey. Berdasarkan kepada itu, maka cadangan jawapan bagi soalan 33 ialah D, iaitu L, ikan jerung dan ikan ramora. Soalan nombor 34. Pernyataan berikut menerangkan tentang sejenis tenaga X. Okey, tenaga X boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan. Maksudnya sumber alam semula jadi. Daripada pilihan jawapan itu, kita dapati bahawa hanya sel suria yang menghasilkan tenaga suria daripada matahari sahaja yang merupakan tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi dan secara berterusan sebab menggunakan matahari. Maka itu pilihan atau cadangan jawapan bagi soalan nombor 34 ialah C. 35. Bulan tiada cahaya tetapi menerima cahaya daripada matahari dan memantulkannya ke bumi. Pantulan cahaya itu dapat dilihat pada waktu malam. Antara situasi berikut, yang manakah menggunakan prinsip yang sama? Murid, penyataan soalan ini tentang pantulan cahaya. Cahaya akan melantun balik apabila mengena satu permukaan yang licin. Contohnya seperti cermin. Berdasarkan kepada pilihan jawapan A, B, C dan D itu, A itu ialah boleh kita tamsilkan sebagai cahaya bergerak balas. B itu ialah pembentukan bayang-bayang. C itulah pembiasan. D itu ialah pantulan. Kerana itu, cadangan jawapan bagi soalan 35 ialah D. Soalan 36. Jadual 4 menunjukkan sifat-sifat jirim W, X dan Y. Okay. W bentuk tetap, isi padu tetap, memenuhi ruang dan jisimnya tetap. Ini bermakna jirim itu ialah pepejal. X bentuk tidak tetap, isi padu tetap, memenuhi ruang, jisim tetap. X itu mewakili jirim cair. Y bentuk tidak tetap, isi padu tidak tetap, memenuhi ruang dan jisimnya tetap, yaitu gas. Maka itu cadangan jawapan bagi soalan 36 ialah A, iaitu W pepejal ais, X ialah hujan cecair dan Y ialah wap air, iaitu gas. Soalan 37. Raja 19 menunjukkan suatu eksperimen tentang sifat cahaya. Kalau kita perhatikan itu, dia letakkan air di tengah sumber cahaya, antara sumber cahaya dengan skrin. Maka kita dapat jangka ini ialah berkaitan dengan pembiasan cahaya. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang cahaya di akhir eksperimen? Okey. Murid, pembiasan cahaya berlaku kerana arah pergerakan cahaya terpesong atau dibengkokkan apabila cahaya bergerak dari satu medium ke satu medium yang lain. Okey.
Sebab itu kita lihat contohnya pensel apabila kita masukkan dalam air kita nampak bengkok dan kelihatan bahagian di dalam air itu lebih besar. Okey, begitu juga dengan kolam. Kita nampak kolam itu cetek daripada kedalaman yang sebenar. Okey, kesimpulan yang dibuat ialah B. Cahaya boleh dibiaskan. Maka pilihan jawapan yang dicadangkan ialah B. 38. Raja 20 menunjukkan dokumen yang perlu dihantar oleh Encik Abu yang berada di Sabak kepada pembekal alat tulis di Kuala Lumpur. Okey, itu ialah borang pesanan dia, Raja 20 itu. Soalannya, kaedah yang terpantas dan paling cekap untuk mengantar dokumen itu adalah melalui A. Faksimile, B. Telegram, C. Perbualan telefon, D. Pengantaran surat. Okey, untuk soalan ini ada sedikit kekeliruan iaitu pilihan jawapan tentang Telegram. Sebab sekarang kita ada aplikasi Telegram seperti aplikasi WhatsApp. Tetapi yang dimaksudkan dalam soalan ini, Telegram ini ialah sejenis perkhidmatan pada masa dahulu yang digunakan iaitu dalam bentuk surat yang dikirim kepada penerima. Okey, berdasarkan kepada pilihan jawapan itu, maka kita dapati bahawa yang paling pantas ialah menggunakan mesin faksimile, iaitu fax. Kita fax dan sekejap sahaja sudah sampai kepada penerima. Soalan 38, Raja 12 menunjukkan kedudukan matahari yang dilihat di satu tempat pada dua waktu yang berbeza. Berdasarkan Raja 21, mengapakah kedudukan matahari berubah-ubah? Okey. Matahari bergerak dari arah barat ke timur mengikut arah lawan jam. Okey, apakah kesan putaran bumi, kejadian siang dan malam, dan kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah? Okey. Berdasarkan kepada kenyataan itu, maka pilihan jawapan yang dicadangkan untuk jadi jawapan tepat pada soalan 39 ini ialah B. Putaran bumi pada paksinya. Putaran bumi itu menyebabkan kelihatan matahari itu berubah-ubah. Okey, soalan yang terakhir, soalan 40 ialah penyataan yang manakah betul tentang jisim? Okey. Berdasarkan kepada pilihan jawapan A, B, C dan D, maka cadangan jawapan yang diberikan untuk soalan 40 ini ialah B, iaitu lebih banyak kuantiti jirim suatu objek, lebih besar jisim objek tersebut. Okeylah murid-murid, begitulah tadi perbincangan kita mengenai soalan sains kertas 1 UPSR 2019. Selepas ini kita akan berbincang lagi mengenai kertas 2 UPSR 2019 pula. Jadi jangan lupa ikuti video Cikgu Pian yang seterusnya. Sampai kita berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.